Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita ingin menyambung My Quran Time, baca faham amal. Masa ini kita betul-betul berikan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk kita membuka diri kita dengan hidayah, dengan cahaya yang terang benderang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita yakin bahawa kehidupan kita ini perlukan panduan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita mohon dalam surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, sihat. Sihat alhamdulillah kan ya. Okey, kita bersyukur hari ini kita meneruskan bersama dengan tuan-tuan. Kita masih lagi di juz yang ke-10 ini ya. Juz ke-10 ini kita harapkan kita belajar bersungguh-sungguh. Nanti kita mengulang kajinya sebelum kita masuk kepada juz yang ke-11 ya. Harapnya Ramadan kali ini kalau kita baca 10 juzuk kita akan dapat menghargai ya setiap baik perkataan yang Allah sampaikan kepada kita, dan moga-moga ini adalah Ramadan terbaik yang kita akan lalui pada tahun ini insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung kepada halaman 196, semalam 195. Mari kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-55, Allah mengingatkan ya, jaga-jaga dengan harta dan anak pinak ya, dan perhatian ini Allah akan ulang kembali pada ayat 85 seperti sama, tetapi kita akan tengok sama-sama apakah kepentingan harta dan anak untuk perjuangan. Ayat 55. Kemudian diikuti pada ayat 56 hingga 59 tentang sumpah palsu. Orang munafik dan tindakan mereka memanfaatkan semua kesempatan untuk memperlekehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Diikuti pada ayat yang ke-60, 8 golongan penerima zakat yang dirakamkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu taala untuk perhatian kita, dan pada ayat 61 tindakan orang munafik yang menyakiti Nabi dan melurus kefahaman mereka. Jadi ini adalah sinopsis ringkasan yang kita akan belajar bersama, dan semua ini adalah bercakap tentang perjuangan dalam kehidupan kita seharian agar kita sedar kita berada di mana. Kalau modul juz pertama itu tentang hati, tentang Bani Israel, juz kedua, juz ketiga itu berkaitan dengan infak, tetapi bila sampai pada juz yang ke-10 kali ini kita banyak bercakap tentang perjuangan hidup dengan iman. Maksudnya kita menandatangani hidup untuk berjuang, bukan duduk di rumah semata-mata. Jadi mari sama-sama kita lihat daripada ayat 55 hingga 59 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran, Ahlul Quran. Moga-moga kita meneruskan perjuangan kita dalam meneladani, belajar daripada surah At-Taubah.
sebagaimana sinopsis tadi, moga-moga harta dan anak-anak kita ini hati-hati tadi saya sebut hati-hati dalam sinopsis dengan harta dan anak-anak. Moga-moga harta kita dan anak-anak kita yang soleh ini akan mengangkat kemuliaan kita di dunia dan lebih-lebih lagi lah di hari akhirat. Kita baca dahulu ayat 55 hingga 59. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat pencerahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 55 hingga 59 untuk kita menyambung kefahaman kita bagaimanakah Allah menyiapkan kepada umat beriman untuk berjuang dan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita juga, kepada sahabat-sahabat pada zaman Nabi agar jangan terpeleot ustaz ya, jangan sampai terpalit dengan gejala munafik yang ada. Berkali-kali Allah mengingatkan dan kalau semalam kita bercakap tentang apakah yang menghalang mereka daripada tidak diterima segala infak mereka, salah satunya kerana mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Maksudnya apa? Nabi ajak untuk berjuang tak nak ya. Zaman sekarang ini Nabi sudah wafat tetapi perjuangan kebaikan ini ada di mana-mana ya, ada di mana-mana, di masjid, sekolah agama untuk memperjuangkan pendidikan, hak orang miskin, fakir dan sebagainya. Maka ada orang yang kufur, tidak mahu mengikut, yang penting tidak mahu berjuang kerana apa? Yang penting adalah hak diri saya ya, dan mereka menunaikan solat ini secara malas dan juga kalau kena derma pun derma yang terpaksa ya, istilahnya karihun sebagaimana yang ada pada ayat 54. Hari ini Allah dalam ayat 55, fala tu'jibka, jangan kamu rasa kagum ya kepada apa? Kepada harta dan juga anak pinak mereka.
Ini Allah cakap tentang hati-hati Ustaz ya. Bila Allah cakap hati-hati kepada harta dan anak pinak mereka, itu maksudnya apa? Kita juga kena berhati-hati dengan harta dan anak pinak kita. Ya, pasal apa? Pasal bagi mereka harta yang kita harapkan dalam Islam, dalam Quran, harta dan anak pinak ini adalah satu aset penting untuk kita tukar jadi sebagai mata wang akhirat. Itu kemahirannya. Kita dapat di dunia, ya, akaun dunia, kita kena transfer cepat-cepat pergi ke akhirat. Agar ia lebih banyak dia punya untung, banyak untung, ya, sampai minimum 7,000% ataupun 700 kali ganda sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 261 daripada surah Al-Baqarah. Baik. Tetapi bagi mereka, bagi orang munafik, harta dan anak ini adalah ubat ke racun, tuan-tuan. Racun kepada mereka, dia menghalang kepada perjuangan. Si isteri kata, abang duduk jelah kat rumah, ya, anak kata duduk jelah abah bagi jelah duit pada saya nak beli itu ini, segala-galanya dilayan untuk anak ataupun untuk mengumpulkan harta. Dan kadang-kadang cara berfikirnya, apa yang boleh termasuk dalam orang Islam ialah, saya cari harta banyak-banyak ni adalah untuk anak saya nanti ada makan kalau saya dah meninggal. Ya, sebenarnya cakap begitu pun ada masalah Ustaz ya, sebenarnya. Pasal apa? Memang dalam hadis Nabi kata jangan tinggalkan anak kita dalam keadaan yang miskin, tetapi jangan sampai kita bimbang anak tidak makan, tetapi kita tak bimbang tentang betapa pentingnya kita berjuang atas iman agar anak ini jangan terpotong ataupun terhindar daripada keimanan yang ayah ibu perjuangkan semasa hidupnya. Dia perjuangkan harta tetapi tidak bimbang tentang perjuangan iman yang dia boleh bantu masjid, yang boleh bantu kepada tabung-tabung untuk mendirikan agama Islam ini sendiri. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah inginkan apa? Mengazab kepada mereka fil hayati dunya. Jadi rupanya harta dan anak pinak ini tuan-tuan sekalian adalah azab sebenarnya kepada orang munafik. Dan dia boleh jadi azab kepada kita kalau kita ada harta, duit dalam akaun tu banyak, anak pun ada, semuanya berjaya tetapi tidak menambah satu nilai kepada perjuangan Islam. Ya, anak belajar pandai, dapat duit kaya, beli kereta, kemudian nanti ada cucu belajar pandai, lepas tu ada kereta, kemudian tidur, makan, itu habis, meninggal habis. Yang itu adalah satu azab. Watazhaqa anfusuhum, ya, istilah ini di sini, watazhaqa ini maksudnya melayang ataupun istilahnya mati dalam keadaan yang ngeri ataupun seram. Pasal apa? Pasal orang-orang munafik ini, akhir kematian mereka ini kadang-kadang anak sendiri yang pergi bergaduh dengan ayahnya. Ataupun ayah dah meninggal, dia bergaduh sesama adik-beradik pasal apa? Pasal nak harta, ya. Baru 2-3 hari ayah meninggal dah bergaduh dah. Pasal apa? Pasal ayah menyiapkan harta, ayah tidak menyiapkan iman kepada si anak, ya. Jadi ini perkara yang perlu difikirkan bagi tuan-tuan. Mungkin ada bisnes, tuan-tuan adalah orang kaya contohnya, banyak harta. Harta tersebut perlu diuruskan mengikut kepada kaedah yang kita akan baca nanti, tapi bukan kaedah yang disampaikan pada ayat 55, iaitu wahum kafirun, mereka itu kufur daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca ayat 56 sekali lagi untuk kita melihat apakah yang dibuat oleh orang munafik bila mereka ini tertinggal, mereka ini tidak berjuang. Sekali lagi Ustaz ya, ayat 56 kita baca sekali lagi. Baik, sama-sama kita baca ayat 56 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Sadaqallah.
Dan mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah daripada golonganmu, tetapi mereka adalah orang yang sangat takut kepadamu. Istilahnya yafraqun. Ya, apa yang boleh kita faham di sini? Wayahlifun ini hilf ataupun halifa ini ustaz ya. Dia ada qasama, ada halafa, ada perkataan apa lagi? Wa ta ya. Semua istilah itu berkaitan dengan sumpah di dalam al-Quran ya. Tetapi di sini bila wayahlifun Allah gunakan perkataan ini ialah dia bersumpah kerana dia pernah buat silap sebelum ini. Itu maksudnya. Apa silap yang mereka pernah buat? Mereka tak ikut berjuang bersama dengan Nabi. Perang Uhud di Madinah pun dah pergi patah balik di tengah jalan. Ya, ini perangai orang-orang munafik yang kita harap kita dijauhkan. Di mana dah nak buat sesuatu projek rasa minta maaf lah tak jadi. Okey. Kecuali lah kalau katakan memang ada satu kepayahan ya ataupun sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang dirancang. Jadi mereka bertemu dengan Nabi ya, innahum laminkum, mereka kata kami bersumpah kami sebahagian daripadamu. Kita ingat bahawa sumpah di dalam Islam ini tidak digalakkan pada setiap masa. Kerana apa? Kerana mereka bila dah rasa mereka ini dah buat silap, tidak dipercayai, jadi dia nak bina credibility kepercayaan orang Nabi kepada beliau ialah dengan bersumpah. Allah kata wa ma hum minkum, mereka itu bukan di kalangan kamu, walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka ini adalah daripada yafraqun, daripada perkataan faraqa, iaitu apa? Mereka sendiri yang sebenarnya telah menolak Nabi, menolak orang beriman. Jadi bila mereka kata mereka bersama dengan kamu, sebenarnya itu hanyalah manis di bibir sahaja ya, untuk apa? Untuk rasa macam tak nak rasa bersalah, kita bersama, kita bersatu, tetapi sebenarnya mereka tidak bersatu. Allah menyatakan pada ayat 57 hakikat hati mereka. Ini bongkar demi bongkar yang kita harapkan kita terjauh tuan-tuan sekalian ya. Lau yajiduna malja'an, kalaulah ada tempat perlindungan. Laja'a ini adalah tempat untuk melindungi ya, tempat untuk menjadi kubu, au magharat ataupun gua-gua, au muddakhalan ataupun lubang, lawallau ya, maka mereka akan pergi ilaihi wahum yajmahun, macam kuda ustaz, kalau katakan kita terlepas kuda tu pom tu, itu adalah orang munafik. Orang munafik ni dia gelabahnya itu lain macam. Takutnya lain macam ya. Sebabnya kalau kita tengok dekat airport ya, lapangan terbang ke, kalau ada berita-berita yang pelik-pelik ni, kita boleh tengok dalam berita kalau orang yang tidak beriman ya ataupun orang yang ada masalah hati, dia meraung-raung, dia menjerit-jerit ya, dia tak keruan, itu tandanya yajmahun. Allah bongkar sekali lagi. Nak beritahu kepada saya, kalau ada sesuatu yang tak kena dalam hidup, jangan meraung-raung, jangan menjerit-jerit, letak dekat Facebook meraung-raung ataupun komen sana sini tak tentu hala. Tetapi kita nak mengadu kepada siapa tuan-tuan? Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengadu dengan manusia okey, tapi mengadu dulu dengan Allah. Lepas tu bila bersama dengan manusia ini, kita pilih orang. Pasal apa? Pasal kalau dekat Facebook ke ataupun dekat social media, perkara itu menampakkan kelemahan hati kita yang ada penyakit sebenarnya yang kita ingin elakkan. Wa minhum, di kalangan mereka itu suka mencela fis sadaqat ya, yang mencela tentang pembahagian sedekah. Jika mereka diberi sebahagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bahagian mereka marah. Itu satu hal lagi tuan-tuan ya. Maksudnya dia dapat bahagian subsidi dia, dia suka sangat. Ya, tapi kalau dia tak dapat, dia memang demo habis-habisan ya. Itu kita kena jaga-jaga sikit ya. Pasal apa? Pasal kita boleh nak menuntut hak, tetapi perjuangan Islam bukan menuntut hak kita. Kita menuntut hak untuk orang lain. Itu yang dibawa oleh Nabi. Nabi menuntut hak orang sana dipenuhi, ditunaikan, tetapi Nabi tidaklah menuntut hak sehingga kan Nabi memberikan. Kalau kita tengok dalam kehidupan Nabi, kaya bersama Khadijah, tetapi di hujung kehidupan Nabi hanya sesuatu yang amat ringkas. Kerana apa? Kerana Nabi memperjuangkan hak orang lain. Itu tanda orang beriman yang kita kena sama-sama doakan ustaz ya, bahawa kita kalau boleh, saya dengar ada seorang ni, dia kata dia tak ada apa-apa sangat, tapi bila ada orang minta tolong pada dia tak ada duit, dia rasa sedih, dia pergi jumpa orang lain untuk bantu orang tersebut. Bukan untuk bantu dia tak cukup sangat pun, tapi dia sanggup untuk tolong orang lain, minta orang lain untuk bantu orang lain. Ini adalah semangat yang tuan-tuan boleh laksanakan di tempat masing-masing. Tanya-tanya sikit keutamaannya pada adik-beradik kita ya, kemudian kepada orang yang lebih luas lagi. Agar apa? Agar kita jangan jadi orang bab untuk kita yaskhatun. Tak nak jadi begitu.
Apa maksud yaskhatun? Marah, tak puas hati. Tetapi orang beriman Allah nyatakan pada ayat 59, tetapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pilihan kita, perkataan ajiba, 27 kali disebut di dalam Al-Quran yang maksudnya hairan, takjub, mengkagumkan. Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 55, jangan takjub kepada orang kaya. Tuan-tuan tengok rumah besar, jangan takjub. Tengok kepada anak besar, bukan anak besar, anak ramai, anak berjaya, jangan kagum kepada perkara tersebut. Kecuali kalau rumah besarnya itu ataupun anak dia yang berjaya itu digunakan untuk memberi manfaat lebih ramai kepada qaryah, kepada komuniti, kepada masjid, kepada perjuangan Islam, yang itu memang kita kena kagum. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang ada harta, ada anak untuk berjuang pada jalan-Mu. Jadi Allah ingatkan perkara ini dalam ayat yang ke-55 sebagai peringatan kita bersama agar terus kita jangan silap pandang, ya, pasal apa di Facebook ke di mana sekarang ustaz, ya, orang tayang sana sini, cuti sana, beli itu beli ini. Bila kita dah ada ayat 55, tuan-tuan dah tahu dah macam mana cara nak melihat. Orang beriman diingatkan, ya, tuan-tuan yang baca Quran ni diingatkan, jangan kagum, jangan pula kata wah bestnya, kan. Sebenarnya kalau ada kata masya-Allah, doa pada Allah. Kalau kita nak, kita minta, tetapi kena betul niat. Kita nak kerana apa? Kerana untuk makin dekat dengan Allah, bukan sekadar saya nak rumah lain sama besar, lebih besar daripada orang tersebut, nak compete, nak menandingi orang tersebut. Kerana itu adalah perkara yang Allah ingatkan, yang bukannya dimuliakan, malah ia boleh menghinakan kita. Kita berehat sebentar, kita melihat lagi bagaimana ciri orang beriman yang kita ingin contohi, laksanakan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dialah menjadi pelindung bagi orang-orang yang saleh. Petikan ini saya mengambil ayat daripada petikan surah Al-A'raf, itu ayat yang ke-196, yang mengajarkan kepada kita bahawa sebenarnya pelindung ini Allah Subhanahu wa taala, dan dialah melindung orang-orang yang saleh. Kadang-kadang kita sangka harta kita mampu menyelamatkan anak-anak kita sehingga kita menjadi kedekut pada tempat yang patut kita pemurah, dan kita menjadi pemurah kepada tempat yang kita patut kedekut. Sebagaimana kata Ustaz Affaz tadi, saya nak spend dah duit ni untuk anak-anak je. Saya tak nak gunakan untuk benda lain, takut anak-anak saya nanti macam nasib dia, kan. Solehkan anak kita, kerana Allah Ta'ala akan jaga anak-anak yang soleh. Kita bekalkan dengan ilmu, iman dan sebagainya. Moga-moga kita menjadi anak-anak kita tak menjadi musuh kepada kita. Dalam surah At-Taghabun, kan, surah, wahai orang beriman, ada di antara isteri kamu dan anak-anak kamu dia menjadi musuh bagi kamu, fahdharuhum, maka hati-hati. Maka nak hati-hati tadi, sinopsis Safas buat tadi, hati-hati dengan anak-anak dan harta-harta kita. Mudah-mudahan menjadi penyelamat, insya-Allah. Alhamdulillah, saya nak baca satu komen tadi daripada Herni Abdul Hamid. Ya Allah, ini satu doa, kurniakanlah kepada kami anak dan harta yang boleh bantu kepada dalam perjuangan menegakkan agama-Mu. Daripada Herni Abdul Hamid. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang infak dan menjualkan dengan harta dan anak-anak kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita nak ambil sikit tajuk hari ini. Kita dah selesai baca hukum numati, hukum tanwin dan sebagainya. Dan sebelum kita masuk tentang mim mati, kita belajar balik martabat ataupun dia punya tingkatan-tingkatan gunnah
tingkatan-tingkatan gunnah, martabat gunnah. Kita dah sebut 3 benda. Hari ini tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat dalam martabat gunnah ini ialah gunnah yang terdapat ataupun dengung yang terdapat pada hukum nun sakinah, nun mati ataupun tanwin, dan juga mim sakinah yang diizharkan. Tengok contohlah, senang. Okey, sebab kita dapat ulang balik contoh-contoh tu. Ini hanya martabat. Jangan pening-pening apa pula ustaz martabat apa pula. Tak, kita susun balik mengikut gunnah itu. Dia ada martabat dia yang pertama, kedua, ketiga semua kan. Okey. Kita lihat contoh dulu. Pertama, fa amma man uti, fa amma man uti, man uti. Contoh tanwin pula, aliman hakima, aliman hakima. Itu contoh tanwin. Cuba lihat pada nun tu yang suara dengung tu. Aliman, man, itu suara gunnah itu. Fa amma man uti. Kemudian thumma lam yatubu, lam yatubu. Ini adalah martabat gunnah yang keempat. Walaupun kita kata kita belajar hukum izhar dahulu kan. Man'u tidak boleh gunnah. Maksud tidak boleh gunnah itu, kita tak boleh baca fa amma man itu yang tak boleh. Memang gunnah itu sifat semula jadi nun tu memang tak boleh pisah dah. Suara sengau, suara dengung tu dah memang tak boleh pisah. Cuma di sini tak boleh memanjangkan gunnah saja. Gunnah sifat asli tu memang dah ada dah pada nun, pada huruf nun dan mim. Maka tak boleh panjang kat sini. Mungkin setengah silap faham dia mengatakan bahawa jangan gunnah. Tak nak gunnah macam mana? Memang nun tu kalau sebut tu, kalau kita sebut nun saja kan, nun. Memang bukan sekadar hujung lidah kita naik ke langit huruf nun tu, tapi suara keluar nun tu, suara tu keluar daripada hidung, itulah suara gunnah. Tu semula jadi. Cuma tak boleh kita panjangkan gunnah itu. Fa amma man tak boleh. Macam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak boleh macam tu. Macam sedap tapi tak sedap. Macam sedap tapi tak berapa betul ya. Kata sedap. Rupanya salah rupanya. Tak betul. Tak boleh macam tu. Wallahualam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, untuk sama-sama kita faham ya bacaan dengan tepat ya, kemudian barulah sedap Ustaz ya. Bukannya sedap dulu baru tepat, disebabkan khuatir nanti ialah pasal sekarang ni kita bercakap tentang Ramadan ya, imam-imam pun akan beraksilah Ustaz ya, sama ada di masjid ya, tapi mungkin sebahagiannya mungkin ada lagi di rumah. Jadi pastikan tuan-tuan ya, apa yang kita belajar ini tepat sebelum sedap ya. Tahun ni kalau boleh tarawih tahun ni imam, lepas tu nak tadabbur sikit dulu. Ya, baru bila sikit semayang tu betul rasa lagi. Saya pengalaman dengan Mishari Al-Fawzi. Dia datang ke Los Angeles dulu ya. Dia sebelum sembahyang tu ada imam ataupun orang AJK lah masjid kat California tu, dia bangun dulu. Dia kata okey, imam hari ini akan membacakan ayat sekian. Dia dah bincang dulu dah ya, dan dia beritahu dulu apakah kandungan daripadanya. Jadi bila Syekh Mishari baca, subhanallah ya, walaupun kita tak faham 100% 100%, tapi bila kita dah tahu dah sedikit, mungkin AJK boleh buat begitu. Betul. Bincang dengan imam ya, pasal imam insya-Allah kalau yang dah hafaz ni kita minta baca ayat ini, kalau tak beritahu semua pun pendek. Macam sinopsis kita buat tadi kan. Membantu Ustaz sebenarnya. Ya, satu cadangan yang sangat baik. Ya, jadi moga-moga ini dapat kita teruskan ya, dan pastikan imam yang qari lah ya, yang bagus bacaannya dengan tadabbur sedikit, jangan panjang sangat ya. Nanti ada orang dia tak nak dengar tazkirah Ustaz ya. Tapi ini bagi pendek je. Kalau kat sana tu 1 minit 2 minit terus jalan ya, bagi kita untuk terus menghargai Ramadan. Kita teruskan pada hari ini pada ayat 59. Kita sudah pun baca sebentar tadi. Allah menceritakan tentang bagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang munafik ini sepatutnya mengambil langkah ya, walau annahum, pasal mereka ni marah, tak puas hati dengan kalau katakan mereka tak dapat bahagian mereka ya, malah mereka ini suka mengutuk. Mereka sanggup untuk buat apa Ustaz ya? Sanggup kutuk Nabi lagi tu. Allah. Ya, dia kata Nabi bersifat adil lah pada satu masa tu, ketika Nabi dah ada harta ghanimah tu, dia kata bersifat adil lah. Ya, jadi Nabi pun balas balik, kalau aku tak adil, siapa lagi adil tak adil? Nak adil ya.
Nak ceritanya apa? Adakah dalam Islam tidak boleh mempersoalkan mengingatkan okey. Tapi mempersoalkan untuk mengutuk itu istilahnya adalah lumazah. Ya, lumazah yang dinyatakan dalam surah Al-Lumazah kan. Pasal dia cara cakap itu adalah untuk menghina, bukan untuk mengingatkan. Kalau katakan Nabi, sebenarnya wahai Rasul, saya nak tanya sikit, yang ini ada ke bahagian untuk mereka nak tanya. Adab itu penting, terutama kalau kita belajar Quran Ustaz ya. Kadang-kadang kita mungkin bertemu ustaz-ustaz berbeza ya. Jangan sekadar kita sanggup sampai Ustaz sebenarnya tadabbur ini yang tepatnya ialah saya belajar daripada ustaz sana. Dia jangan dibanding, jangan dihina kan. Masing-masing ada ilmunya. Kalau tak betul kita cakap elok-elok, tapi poinnya ialah jangan sampai mengutuk orang lain. Itu pelajaran yang kita ambil daripada ayat 58. Walau annahum, kalaulah mereka itu redha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, dan menyatakan apa? Perkataan yang amat berharga sebenarnya, hasbunallah. Cukuplah Allah. Ya, cukuplah Allah. Apakah manfaatnya? Sayu'tinallahu min fadlih, ya, wa rasuluh, iaitu Allah akan berikan kurniaan demi kurniaan daripada Allah dan Rasulnya. Inna ilallahi raghibun. Menarik perkataan di hujung itu, raghibun itu ialah yang kami cari-cari ialah Allah, bukan yang kami cari-cari ialah harta. Kalau tuan-tuan setiap hari banyak masa bekerja, ada banyak duit apa sebagainya, kena tanya, saya ni cari-cari harta ke cari-cari anak ataupun cari-cari Allah? Ya. Kalau yang betul saya cari adalah Allah, maksudnya ialah cukuplah, mana yang Allah dah bagi, alhamdulillah, malah saya akan laburkan lagi, pastikan harta dan anak saya ini dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas memberi manfaat kepada perjuangan Islam. Jadi apakah bahagian yang tanda seseorang itu memang mencari Allah? Dia menunaikan zakat. Inilah 8 asnaf yang dijelaskan pada ayat 60. Kita baca dahulu ayat 60-61, kemudian kita akan melihat bagaimana Allah memperjuangkan kepada 8 golongan ini. Kalau Allah dah perjuangkan, manusia pun perjuangkan. Jadi kita janganlah berjuang untuk diri sendiri. Ini kadang-kadang ada orang dia pergi jumpa orang sana, jumpa orang sini, minta sana, minta sini kan. Yang terbaik kita harapkan ialah pergi berjumpa dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah pun mengamalkan ayat 60 ini. Mereka akan jaga, confirm insya-Allah menjaga fakir, orang miskin, amil, muallafatul qulub dan sebagainya. Kita baca dahulu ayat 60-61. Sila Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
Sadaqallah. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat daripada ayat 60 dan 61 untuk sama-sama kita melihat kepada bagaimanakah orang-orang yang mencari Allah, betul-betul nak Allah dalam kehidupannya. Apakah yang mereka buat? Mereka menunaikan zakat. Innamas sadaqat, yang dimaksudkan sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, iaitu sedekah asnaf 8 yang dibekalkan, yang Allah beritahu untuk layak menerima zakat. Jadi maksudnya Allah sendiri yang memperjuangkan 8 golongan ini. Jadi 8 golongan kalau ada dalam masyarakat, tuan-tuannya, kalau kita ada kawan ke, kita sendiri mungkin kita baca Quran, kita mungkin tak cukup hari ini, apa yang perlu kita buat ialah kita boleh saja letak dekat social media kata saya perlukan RM10 ke RM30 ke, tetapi cabarannya apa? Bila kita cakap pada umum, kita mungkin kurang menghormati kepada institusi yang telah diperjuangkan oleh Allah, iaitu salah satunya zakat, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya satu institusi yang menguruskan zakat di kalangan pemimpin, ataupun pergi ke masjid ke, orang-orang yang kita tidak perlu cakap pada khalayak, ya. Pasal bila kita cakap pasal khalayak ada risiko. Risikonya apa? Ialah orang akan menganggap kita sebagai scammer, ya. Dan bila orang anggap kita sebagai scammer, satu, ataupun ada orang yang percaya beri tetapi kita salah urus, maka ia khuatir menyebabkan pengurusan harta kita tidak mengikut pada panduan dalam Al-Quran. Jadi apa yang dicadangkan ialah kalau ada masalah, kita pergi kepada pihak-pihak yang tertentu ini, tanya pendapat. Kadang-kadang kita mungkin segan, kita tanya macam mana, ya, ada kawan saya ataupun ada orang yang bertanya macam mana nak dapatkan bantuan, tanya, ya, pasal apa? Ia akan disalurkan pada tempat yang betul. Apakah asnaf yang dapat zakat, ya? Ayat ini menyatakan yang pertama fakir, iaitu orang yang tidak mempunyai harta, ataupun miskin, orang yang tidak mempunyai harta yang cukup. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil, iaitu orang-orang yang mengumpulkan harta, ya. Kalau pejabat zakat ataupun institusi zakat negeri contohnya, mereka bekerja mencari, kerja mereka ialah mencari orang-orang yang memerlukan dan juga mengumpulkan daripada mereka yang bayar zakat dan buat distribution, ya, pembahagian. Jadi 3. Yang keempat adalah wal muallafatu qulubuhum, ya, iaitu mereka yang ingin dijinakkan hatinya. Ini istilah lainnya mungkin hubungan diplomatik, ya, dengan mereka yang bukan beragama Islam, untuk membawa mereka mendengar pasal Islam tapi mereka belum lagi Islam, ataupun yang baru masuk Islam. Pasal dulu saya faham, ingatkan muallaf ni adalah muallafatul qulub, ini adalah orang yang dah masuk Islam, Ustaz. Tetapi sebenarnya orang tu belum masuk Islam, tetapi kita nak bagi contohnya program untuk memperkenalkan Al-Quran contohnya, pun itu digelar sebagai muallafati qulubuhum. Wa fir riqab, mereka yang penghambaan. Zaman sekarang ini penghambaan ini mungkin dalam bentuk pelbagai, ya, dalam bentuk anak-anak kecil yang ditindas. Wal gharimin, mereka yang berhutang, ya, berhutang bukan atas dasar maksiat, ya, maksudnya dia bankrupt, Ustaz, ya. Mungkin dia sampai kena jumpa AKPK, dia kata boleh tak saya ni mendapat bantuan? Boleh dalam ayat ini. Wa fi sabilillah, ya, saya ingatkan bahawa 88 ni dah fi sabilillah, rupanya ada khas satu fi sabilillah. Apa maksud fi sabilillah? Apa sahaja kerja untuk menaikkan nama Allah, Islam, Quran, sunnah Nabi, itu fi sabilillah, ya. Ada yang kaitkan juga dengan institusi-institusi pendidikan, asalkan ia adalah membawa kepada jalan Allah, ya, dan ia bukan untuk milik seseorang sahaja. Itu penting juga, pasal ada juga yang dia minta derma, Ustaz, ya, minta derma, tapi bila masuk bank account dia, orang derma, akhirnya dia perlukan 5,000 jadi sampai 50,000. Yang itu kita kena berhati-hati. Pasal apa? Yang lebih baik kita institusikan dan ada laporan. Pasal ini Allah dah perjuangkan, tetapi kalau dari segi satu pihak, kalau ia tidak dilaporkan, ia menyebabkan kita mungkin akan rasa hilang percaya kepada individu-individu ini. Wabnis sabil, orang yang habis bekalan. Kalau zaman dahulu, Ustaz, ya, mereka siapkan rumah ataupun hotel. Katakan orang tu datang, tak ada tempat tidur ke apa sebagainya, boleh ada tempat untuk menginap. Sampai tahap begitu sekali Allah menyiapkan faridatan minallah. Ini adalah fardu, ya. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Allah mengetahui pasal apa? Semua 8 ini sukar, ya, buntu dalam keadaan mereka, dan Allah bijaksana apabila Allah memberikan undang-undang ini. Kerana kalau tak ada undang-undang ini, Ustaz, ya, tak ada zakat,
orang kaya tetap kaya. Tak ada je nak pergi cari orang miskin je. Tak ada, ya. Orang miskinlah yang kena minta-minta apa sebagainya. Tetapi bila Allah letak 8 perkara ini, tuan-tuan, saya sendiri kena ingat tahun ni dah bayar zakat ke belum? Kan. Kalau belum bayar zakat, maka kena check balik. Tak faham, tanya pada pejabat agama, pejabat zakat. Okey, 2.5% ini selepas tolak apa. Ya, ada kawan saya dia nak mudah Ustaz ya. Daripada gaji dia terus tolak 2.5%. Dia tak nak kira macam nak tolak sana anak 6 ke 5 ke apa ke, pasal nak memastikan seruan ini dilaksanakan. Kerana apa? Kerana inna ilallahi gharibun. Kami ini betul-betul nak kepada menuju pada Allah. Kami ni harta yang dapat ni Allah juga yang bagi. Allah akan ganti lebih banyak lagi selepas itu. Baik. Jadi pada ayat 61, wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Jadi ini sifat orang munafik yang Allah beritahu. Salah satu daripadanya ialah dia dah hina orang buat baik. Dengan nabi pun dia hina dengan dia kata huwa udhun. Nabi itu dia dengar je. Kau pergilah jumpa, bagilah alasan apa pun dia akan dengar, ya. Tapi sebenarnya nabi dengar hanya kepada orang yang beriman pada Allah, pada orang beriman, dan juga rahmah kepada orang yang beriman di kalangan kamu. Pasal apa? Cuba bayangkan Ustaz ya. Kalau nabi kata saya tak nak dengar kamu. Saya tak nak jumpa kamu, kan? Nanti orang akan terasa hati, ya. Jadi bila orang munafik lihat nabi ni selalu mendengar, dia jadikan itu sebagai ejekan. Jadi kita jangan jadi orang yang suka mengejek bila orang tu nampak macam lurus, jangan disangka apa Isa ya, tak ada buaya, lebih kurang begitu kan, ya. Walladzina yu'zuna rasulullah lahum azabun alim. Siapa yang suka menyakitkan rasul sebenarnya adalah ada azab yang sengsara. Pelajarannya apa? Pelajaran di sini ialah kita jangan hina orang kalau kita rasa bahawa dia ni sudi mendengar, ya. Membawa kepada situasi kita pada hari ini, ya. Salah satunya apa? Mengingatkan kita bahawa ada orang yang ada harta, ada anak, tak nak pergi berperang, tak nak pergi menolong perjuangan di luar rumah dia, padahal orang lain pun ada anak, ada harta, dan mereka itu mengaku geng kita, geng orang beriman, tetapi pengecut. Tanda orang pengecut ialah dia tidak mahu melaburkan hartanya dan anaknya untuk perjuangan. Harapnya kita dijauhkan, membawa pada resolusi pada hari ini. Yang pertama, manfaatkan harta dan anak untuk perjuangan, bukan untuk bersenang. Elakkan menjadi golongan yang suka subsidi, marah-marah, ya, suka membuat demonstrasi kerana tak dapat bahagian sendiri tetapi tidak memperjuangkan hak orang lain. Dan yang ketiganya, berkata baik dan tidak memandang rendah kepada orang yang empati dan memberi perhatian. Orang nak dengar kita, jangan pula kita kata kau pergi jumpa dia, nanti dia mesti dengar kau punya alasannya. Jangan digunakan perkara tersebut. Kita berdoa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi seorang yang sentiasa berhati-hati dengan harta dan anak kita untuk perjuangan. Inilah yang ingin kita sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tabung ini adalah sebagai satu platform tuan-tuan, ya, menyumbang, dan kita ingin mengangkat kalimatullahi hiyal ulia ini dalam bentuk pelbagai wacana Al-Quran, TikTok untuk remaja, ya, bukan TikTok yang biasa tu, TikTok yang bercakap tentang surah Tok Santun dan pelbagai program lain untuk sama-sama kita mengangkat Al-Quran. Kita berjumpa kembali dalam jam 5, 10 malam dan 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan kita sentiasa menguruskan harta, menguruskan anak dengan panduan nur daripada Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.